لله تعالى إلى أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات، شيء الله لنا ولكم ولتيسير الأمور ولتيسير الرزق ولتحصيل من الأذى والضرر والمكروهات والمصائب والبلايا والفتن، ولقبول الدعاء ولقبول الحاجة ولشفاء أمراض المسلمين بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب الكائنات المنزه عن الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، التي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد،
Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang dilempahkan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sama-sama kita berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan mengikhlaskan niat kita dalam menghadiri majlis seumpama ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan keikhlasan kita Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutup dan menyembunyikan segala aib dan kekurangan-kekurangan kita, menyembuh segala penyakit kita, memanjangkan usia-usia dan umur-umur kita, melindungi kita daripada musibah dan malapetaka, mengekalkan kita dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat para jamaah yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan daripada sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah, bahawasanya beliau pernah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam futyan jazawirah ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Telah berkata sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah ini, katanya ketika mana kami di usia muda remaja, kami sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami mempelajari, mendalami ilmu keimanan sebelum kami mempelajari ilmu Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian barulah kami belajar Al-Quran. Selepas iman kami belajar Al-Quran, maka iman kami bertambah. Maka dari situ tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebahagian daripada alim ulama ahli sunnah wal jamaah berkata bahawasanya hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatullah daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka atas dasar ini tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sama-sama memperjuangkan meneruskan kehidupan kita dengan kita bersama-sama dalam majlis akidah ini. InsyaAllah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan meneruskan lagi bacaan kitab yang berkisah tentang akidah ataupun penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita akan sambung bacaan kitab itu pada malam ini. Dan kita sudah sampai pada tajuk apa tuan-tuan? Siapa yang kata itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah Tuhan kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Masya Allah. Moga surat berapa bang? Bulan lepas saya tidak hadir. Sampai kawasan ni lah 17 dah. Maknanya yang Arab tu ya. Baik, siapa yang ada buku ni, muslimin dan muslimat, buka surat 17. Kita akan sambung bacaan kitab kita insya-Allah. Baik. Ke surat 17 ya. Kita masih lagi pada mukadimah kita. Pada bulan yang lepas, seingat Ustaz, kita telah berkongsi berkaitan dengan penjelasan ahli sunnah wal jamaah, dan sudah dinyatakan ulama-ulama, contoh ulama-ulama yang meneruskan perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Dan semua ulama-ulama itu, mereka ini sama ada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bila kita belajar akidah, dia tak lari daripada istilah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Baik. Pada muka surat 17
Disebut di situ tuan-tuan, oleh itu terdapat seorang ulama iaitu Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi, meninggal tahun 1205 Hijrah, telah berkata berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah ini. Telah berkata Imam Murtada Az-Zabidi ini ulama terkenal tuan-tuan. Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah, dan beliau juga yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali dia ada karangan yang berjudul Ihya Ulumuddin, lebih kurang 4 jilid. Kitab yang menarik dan cantik, berkisah tentang tasawuf, akidah, syariah, kelebihan-kelebihan dan seumpamanya lah. Walaupun kitab Ihya Ulumuddin itu telah diguna pakai oleh banyak umat Islam dan telah diiktiraf akan kesahihannya, tapi ada sebahagian alim ulama berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga ada beberapa hadis yang perlu kita berhati-hati dengannya. Beberapa hadis. Jadi kalau nak belajar kitab Ihya Ulumuddin ni, nak tahu isi kandung ni, jangan sekadar membaca, dia kena berguru dari orang alim yang warak, yang fiqah, yang layak mengajar. Ada orang alim dia tak layak mengajar, dia alim sahaja, tapi dia tidak beramal dengan ilmu, bahkan melakukan maksiat. Ramai juga orang belajar ilmu agama, lepas belajar ilmu agama buat maksiat banyak di akhir zaman ni. Bukan akhir zaman juga, dulu-dulu pun ada. Sebab itulah ulama kata itu dikategori sebagai ulama ulama jahat. Sebab dia belajar agama, alim juga, tahu, tapi tak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Bahkan dia buat maksiat lagi. Orang yang berilmu agama pun pernah dalam sejarah menceritakan tidak beramal dengan ilmunya, bahkan melakukan maksiat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada keadaan sedemikian. Sebab itulah bila kita belajar ilmu, kita kena beramal. Belajar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana saja-saja riak, menunjuk-nunjuk. Tujuan datang majlis ilmu ni nak tengok-tengok orang sana sini. Ada juga orang niat macam tu, datang majlis ilmu agama nak tengok orang, niat dia nak tengok orang. Ada juga nak tengok ustaz. Tapi kan nak tengok ustaz tu betul tak betul tak apa. Tapi ini maksud, tapi sekarang ni akhir zaman ni ustaz-ustaz ni dia jadi mahal tuan-tuan, seperti mutiara yang berharga. Tapi kena berhati-hati tuan-tuan. Fitnah akhir zaman ni ialah kena berhati-hati. Asas kena kuat. Tak kiralah dia tu ustaz ke apa ke, tapi kalau bercanggah dengan ajaran Islam, kita kena tolak. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi. Apa melihat kemungkaran, tak kiralah kemungkaran tu dibuat oleh orang jahil ke orang awam ke, oleh ustaz-ustaz ke, kita maaf ustaz ya. Kalau buat kemungkaran, kita kena ubah, kena tegur, jangan ikut. Dia tak mahu, dia getah kepala, boleh bawa mudarat kepada kita, kita tegur dengan, mula-mula kita larang dia, kemudian kita tegur dengan lidah kita. Tak boleh dengan lidah juga, dengan hati. Kita tak reda dengan apa yang dia buat. Jadi apa yang Ustaz nak kata di sini tuan-tuan, ilmu ni nak belajar pokok dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada belajar ilmu yang khusus-khusus ataupun umum. Macam kita kuliah maghrib ni, biasanya kuliah maghrib ni bersifat umum tuan-tuan, dia bukan khusus. Kalau belajar ilmu agama khusus tuan-tuan, macam kita orang dahulu, pengalaman kita orang, dia kena hafal. Bukan macam ni, baca satu kitab, satu line, kemudian kena hafal semua sekali. Kalau tak hafal, tak guru dia tak pindah, dia tidak berganjak pada muka surat yang lain. Tuan-tuan boleh sanggup menyambut. Itu khusus. Tapi yang macam ni umum lah. Kalau saya buat macam tu kuliah maghrib, rasanya bulan depan saya dengan yang ni je lah, saya belajar mengajar. Itu khusus. Apa pun khusus, apa pun, walau macam mana pun khusus ke umum, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ulama ni memang orang yang ahli dah. Jadi kembali kepada pembahasan kita, Al-Hafiz Murtada Zabiri ni dia mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Ada syarahan, dia mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya Ulumuddin ni memang kitab yang disandarkan kepada Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali ni ulama yang alim, ulama yang hebat di zaman dia. Disegani, dihormati, dijadikan idola oleh sebagai masyarakat di akhir zaman. Ada orang yang berpegang telah berkata Imam Ghazali hebatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, dan kitab Ihya Ulumuddin itu memang kitab yang cantik. Walaupun ada beberapa hadis yang kata para ulama perlu kepada penjelasan, boleh diambil secara zahir, saya tak boleh sebut di sini lah. Tapi kesimpulannya memang hebatlah kitab Ihya Ulumuddin. Disebut juga dalam berkaitan dengan akidah, Allah Ta'ala ada tanpa tempat, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan tengok buku yang kita baca ni kan, tuan tengok kat cover dia kan ada warna merah tu, Allah ada tanpa tempat. Bukan kitab Ihya pun dia ada sebut juga macam tu, tapi dalam bahasa Arab lah, dia tak kata lah bahasa Melayu. Dah, sebab itulah Wahabi, tuan-tuan, maaf lah Wahabi, dia cukup marah sangat kat kitab Ihya Ulumuddin, marah sangat. Sampai ada yang melampau tu dia kata kita kena bakar kitab-kitab macam ni. Kenapa? Dia membakar kitab. Wahabi ni perangai daripada dulu sampai sekarang ni memang dia tak suka ulama-ulama ni. Sampai dia sarankan kita bakar kitab-kitab. Dulu pernah berlaku di tanah air kita juga, pro Wahabi ni lah. Kenal tuan-tuan, marah sangat pada kitab-kitab lama yang kita belajar, kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kuning tu. Marah sangat dia kata sepatutnya kita dibakar kitab-kitab ni. Marah sangat. Bila tahu kitab-kitab kuning itulah macam mata kuning tuan-tuan ni. Kitab kuning kita kata diajar di ulama Nusantara dan tuan-tuan. Berkat kitab itulah kita ni jadi baik macam ni tuan-tuan. Ini ingat pengorbanan ulama kita. Wahabi tidak, dia pun habis. Semua tak betul, dia je betul. Siapa pernah ikut majlis Wahabi ada? Kalau ada boleh kita berkongsi pengalaman. Wahabi ni fitnah akhir zaman. Walaupun orang kata biasa je Wahabi, tak ada apa pun Wahabi, masalah. Bila dia cakap tak ada apa Wahabi itu, sedihlah kita mendengarnya. Sebab tu penting pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Murtada Al-Hafiz Murtada Zabiri dia telah berkata berkaitan dengan ahli sunnati wal jamaah, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah wal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bila disebut saja ahli sunnah wal jamaah sama ada asy'ariyah dan juga maturidiyah. Ini istilah ulama dalam akidah. Tak lagi daripada asy'ariyah mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Al-Maturidiyah mengikut Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, mana kata-kata Imam Murtada Zabiri ini disebut dalam kitabnya yang berjudul Ithaf Sadatul Muttaqin, jilid yang kedua, muka surat 6. Kemudian disebut lagi tuan-tuan, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah bagi semua umat Islam yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda yang bermaksud. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini pegangan umat Islam yang mengikut jejak langkah Rasulullah, mengikut apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, dua perkara yang akan aku tinggalkan kepada kamu sekalian, jika kamu semua berpegang dengannya, pasti tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah aku, yakni syariat dan akidah. Hadis dalam kitab Mustadrak karangan Al-Hakim, Sunan Al-Kubra karangan Al-Bahaqi dan selain. Dalam bahasa Arab disebut taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitabullah wa sunnati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu makna dia. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Bila aku dah meninggal dunia, aku dah tinggal dunia ini, aku tinggalkan kamu dua benda. Bila kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat.
tak nak sesat, kita kena ikut apa yang dipesan oleh Rasulullah. Apa dia? Ikut Al-Quran dan Sunnah, ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Kewajipan, larangan, suruhan, segala apa dah dalam Al-Quran ini. Dan kita beramal ini pun semua tak lari daripada Al-Quran. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Kita solat terdapat dalam Al-Quran. Kita sembahyang, kita buat zakat, kita buat ibadah, kita buat solat sunat, kita buat kebaikan, kita baca Al-Quran seorang-seorang, ramai-ramai. Wirid lepas sembahyang, seorang-seorang, ramai-ramai. Kuat ke tak kuat ke, semuanya dalam Al-Quran itu ada. Satu Nabi dia tinggalkan kepada kita Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini mesti pandai dibaca. Orang yang ada Al-Quran mesti pandai membaca Al-Quran dan mesti beramal dengan Al-Quran. Tapi akhir zaman ini tuan-tuan, ramai orang tidak berpegang Al-Quran. Tambah lagi tak pandai baca Al-Quran. Tak apa tuan-tuan. Sebab itulah kita minta mohon pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengukalkan kita dalam melakukan kebaikan. Quran dan juga sunnahku, syariat dan akidah. Syariah itu apa yang dibawa oleh Rasulullah berkaitan dengan ibadah, salat, puasa, zakat dan seumpamanya lah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah, itu sunnah Nabi. Akidah juga pegangan kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kepercayaan Rasulullah, Allah mawjudun bila makan. Allah itu wajib dipercayai, tapi tak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada arah. Itu di antara pegangan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh rujuk kepada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh alim ulama berkaitan dengan akidah. Ikut akhlak Nabi, ikut perbuatan Nabi, ikut akidah Nabi. Nah, bukan sekadar ikut akhlak Nabi, ikut akidah Nabi. Ini dia akidah Nabi, tuan-tuan. Atas dasar inilah golongan ahli sunnah berjuang untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi dengan cara menyucikan Allah tabaraka wa ta'ala daripada sifat-sifat makhluk dengan berpandukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi sebab inilah ulama dia begitu bersungguh-sungguh menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan akidah Islam. Dikata di sini apa tuan-tuan? Menyucikan Allah tabaraka wa ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Apa makna menyucikan Allah? Bagi tanzih, tidak menyandarkan sifat makhluk kepada Allah. Itu makna menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat makhluk. Berpandukan ayat-ayat yang dibaca, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu makhluk pun menyerupai Allah, dan Allah Ta'ala mustahil menyerupai makhluk. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Jadi tuan-tuan, mentansihkan Allah, menyucikan Allah Ta'ala ini maknanya tidak menyandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Antara sifat-sifat makhluk, rasanya banyak kali Ustaz ulang, duduk atas lantai, duduk atas kursi, letih, mengantuk, menguap, tidur, berjalan, bergerak, berguling, gerak, beranggota, ada kepala, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada hidung, anggota. Itu ciri-ciri makhluk. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala pun macam tu, tidur, mengantuk, duduk, tak boleh. Maha suci Allah Ta'ala daripada sedemikian. Ini akidah tuan-tuan. Ada orang yang kata Allah Ta'ala dekat leher manusia, ada juga. Ada juga orang kata Allah Ta'ala dekat leher dengan manusia. Dia salah faham terhadap ayat Al-Quran yang menceritakan bahawasanya kalau diterjemahkan wa huwa aqrabu, maknanya dia itu, ilmu Allah Ta'ala tu lebih dekat daripada urat leher kamu.
Ni urat leher kita tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu maknanya dia bukan zat Allah Ta'ala dekat leher. Itu dah menamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sama juga Allah Ta'ala, ada orang kata duduk atas kursi, duduk atas aras, ada kaki duduk, kaki letak atas kursi. Ini bukan akidah Islam. Nah, ini dia sebab apa dia berani bercakap macam tu, sebab dia ambil zahir ayat. Nah, dia tidak rujuk kepada ulama. Kalau dia merujuk kepada ulama, dia tak akan berpegang macam tu. Dia akan berpegang seperti mana yang dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya akidah, tuan-tuan. Di akhir zaman ni akidahlah perlu kita mengambil berat. Nah, akidah perlu kita ambil berat. Kita tekan, tuan-tuan, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi bacaan kitab kita, tuan-tuan ya. Tengok pada kitab. Terdapat hadis sahih yang telah menceritakan kebenaran pegangan Imam Al-Asy'ari, yang mana beliau ialah cucu kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika turunnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin mujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini di antara ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita kebenaran, kesahihan pegangan Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah disandarkan kepada imam besar kita, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari itu nama keluarga dia orang, tuan-tuan. Bukan Asy'ari Al-Qam ya. Minta maaf siapa yang pernah ikut Al-Qam tadi. Jadi imam ulama yang bernama Abu Hasan Asy'ari ini, dia berketurunan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini sahabat Nabi. Abu Hasan Asy'ari ini cicit dia. Jangan keliru, tuan-tuan ya. Takut nanti ustaz ni banyak sangat Asy'ari. Mana satu Asy'ari? Asy'ari ini nama gelaran dia orang. Cuma kita nak bezakan antara Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Musa. Ingat, yang pertama Abu Hasan, yang kedua Abu Musa, yang ada Musa Al-Asy'ari. Abu Al-Hasan Asy'ari ni ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Musa ni dia nenek moyang dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi, sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat Al-Quran diturunkan berkaitan dengan sahabat ini, menceritakan kebenaran pegangan Imam Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi bila ayat ini diturunkan, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa antara kamu murtad daripada agamanya, murtad ini keluar dari Islam. Dan murtad ini, tuan-tuan, sebenarnya berlaku murtad itu dengan 3 perkara. Nah, ini kita kena ambil tahu juga, tuan-tuan ya. Berlakunya murtad itu dengan 3 perkara. Pertama, dengan percakapan, seperti menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Islam. Dia menghina Allah terus jatuh murtad. Wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah untuk masuk Islam. Yang kedua, murtad perbuatan, melakukan satu perkara, disebabkan dia melakukan perkara itu terbatal iman dia, seperti memijak Al-Quran ataupun membaling Al-Quran, mushaf dengan sengaja di tempat-tempat yang kotor. Ini contoh-contoh yang disebut oleh ulama, tuan-tuan ya, bukan saya yang sebut, ini ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang ketiga, murtad bersifat kepercayaan. Dia berpegang dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala ni
Ada anggota kaki, ada anggota tangan. Dia solat, dia ketika dia sujud, dia membayangkan aku sekarang ini sujud di depan dua kaki Allah. Dia tak banyak murtad, tuan-tuan. Dalam solat pun boleh jadi murtad. Tengok tuan-tuan, cukup halus syaitan menggoda manusia. Dalam ibadah pun boleh, dalam masjid pun boleh, tuan-tuan. Jadi kalau seseorang itu dia dah tahu ilmu akidah, insya-Allah dia dapat melawan ataupun menentang ataupun berhadapan dengan godaan syaitan ini dengan begitu bijaksana. Itu dia murtad, tuan-tuan. Ada 3: percakapan, perbuatan, satu lagi apa dia, tuan-tuan? Kepercayaan. Ingat, percakapan seperti menghina Allah, marah sangat, dia kata Allah Maha Zalim. Contoh, wal'iyadzubillah, zalimnya Allah, kenapalah aku ni musibah daripada dulu sampai sekarang, zalimmu. Ada juga orang macam tu. Iman dia, tuan-tuan, subhanallah, wajib dia berucap. Ucap sebab dia dah murtad, keluar daripada Islam ketika itu. Perbuatan seperti memijak Al-Quran. Dulu kita digemparkan dengan kumpulan apa ni, yang menyembah syaitan. Lama dah, tuan-tuan. Tak tahu sekarang ni ada lagi yang menyembah syaitan, suka menyembah syaitan. Kumpulan apa dia nama, digelarkan kumpulan apa, tuan-tuan? Ada dulu kat tanah air kita. Saya tak ada lagi, saya ketika tu di Timur Tengah. Boleh sembah syaitan, tuan-tuan. Dia buat upacara dia, pijak Al-Quran, kencing dekat Al-Quran, kufur, tuan-tuan. Wajib dia mengucap dua kalimah syahadah untuk masuk ke Islam semua. Ketiga, percayaan yang kita nyatakan. Baik, kita kembali pada ayat tadi, tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman, siapa antara kamu murtad daripada agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pula mencintainya. Dicintai oleh Allah ni maknanya diridai oleh Allah. Satu kaum yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dan sifat kaum itu bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Ciri kaum itu yang diridai oleh Allah, sesama Islam, sesama mukmin ni bersifat lemah lembut. Lemah lembut ni bukan pondan, tuan-tuan, ya, minta maaf. Pondan ni apa? Pondan ni lelaki dia nak jadi perempuan, dia suka jadi perempuan. Ciri-ciri wanita. Orang lahir kita makin lembut. Sebenarnya manusia yang macam ni, dia ada akal, dia boleh berfikir. Tapi dia suka pada dunia wanita. Bersifat lemah lembut ni maknanya menjaga ukhuwah di kalangan orang-orang mukmin. Itu bersifat lemah lembut. Saling bantu-membantu tapi ikhlas, tuan-tuan. Nak bantu orang lain ikhlas. Kalau tak ikhlas, jangan bantu. Sebab apa? Dia akan mungkin, dulu aku pernah tolong kau, sekarang kau buat aku macam ni. Dia mungkin lah. Maknanya dulu dia tolong kita tak ikhlas. Ini banyak berlaku dalam masyarakat, di kalangan kita. Memang Islam menggalakkan saling bantu-bantu. Bila kita susah, ramai datang, tuan-tuan, nak bantu. Lepas tu bila dah selesai, okey pula. Ada masa kita ada masalah sikit dengan dia, okey. Lepas tu minta pula duit ke apa, kan dia bantu bagi duit, saya nak duit saya dulu. Dulu saya pernah bagi orang duit kan, saya nak balik. Orang Melayu kata buruk siku. Tak ikhlas dia membantu. Mula-mula nak ikutlah Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, membantu. Tiba-tiba orang nak uji sedikit dengan dia, okey. Mengungkit ini kalau dalam ilmu tasawuf, bila seseorang itu mengungkit seperti yang kita sebut tadi, maka pahala yang dia buat dulu masa tu bantu saudara dia tu, pahala tu hapus. Tak ada pahala. Jadi rugilah kau bantu dia yang untung, kau tak untung apa-apa. Jadi berlemah lembut ni menjaga persaudaraan ni, saling bantu-membantu, bersangka baik, ikhlas dalam perhubungan. Ikhlasan dan tidak menzalimi di antara satu sama lain, tidak menindasi
tidak menindas antara satu sama lain, tidak menipu, tidak macam-macam tuan-tuan, tidak menyebuk. Kadang-kadang ada sebagai orang yang menyebuk ni tak boleh. Sebab Rasulullah kata min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara keelokan dan kecantikan Islam seseorang, dia tinggal benda yang tak ada berkaitan dengannya. Kadang-kadang benda yang tak sepatutnya disebut, dia sebut lah. Ada tengok jiran dia ini menyebut, terutama sekali orang Melayu, pakar dalam menyebut. Minta maaf tuan-tuan, tapi mungkin sekarang ni berubah. Tapi begitulah, kita kena ubah tuan-tuan. Dah, Nabi kata kalau tak ada kaitan dengan kau, jangan menyebut. Jangan sebut lah. Lah, hatta dalam keluarga tuan-tuan. Dalam keluarga banyak berlaku perbalahan antara suami isteri sebab ada yang orang ketiga ni dia menyebut. Mungkin niat dia nak menyelesaikan masalah, tapi cara tak betul menyebut, akhirnya berkecai, tanggung dosa lah. Kalau tak pandai nak menyelesaikan masalah, duduk dan diam, berdoa je. Sudahlah, tak payahlah menyebut. Bila kau menyebut, habis gaduh laki bini orang. Dalam keluarga, sebab itulah mengikut kajian sekarang ini, keluarga dalam masyarakat Islam ni banyak bergaduh, bercerai di antara satu sama lain sebab menyebut tuan-tuan. Mak mentua mak sendiri minta maaf lah. Ini berlaku. Sebab itulah kita nak memberi panduan pada seseorang yang dalam keadaan masalah ni, kena bijaksana. Kalau tak bijaksana, jangan memandai-mandai, nanti jadi mudarat lagi. Aku punya pasal ni anak aku nak. Kadang-kadang mak sendiri yang menyebabkan rumah tangga orang tu hancur. Ini berlaku tuan-tuan. Minta maaf lah. Sebab itulah kita kena ubah kepada kebaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi ciri-ciri kaum yang diredai oleh Allah itu bersifat lemah lembut ini, maknanya hubungan antara satu sama lain itu ukhuwah, itu baik. Dah, baik itu maknanya daripada banyak sudutlah dan aspek. Dah, semoga kita berkekal dalam melakukan kebaikan. Tegas terhadap orang kafir. Bila berhadapan orang kafir, kita kena tunjuk yang kita ni Islam. Dah, ni kalau di ibu kota, contoh tuan-tuan. Kadang-kadang biasalah kalau orang kerja swasta, kerja tempat yang orang bukan Islam, kadang-kadang kan, biasalah. Dah, waktu solat kan, buat apa malu. Kadang-kadang orang atas yang kafir tu, dia tak melarang kita solat, kecuali kalau yang melarang. Tapi kadang-kadang tak melarang ni, kita malu nak solat. Tak kira solat dalam stor ke. Dah, usaha sebab engkau Islam. Dah, bila kau bekerja ke apa ke, bila tiba waktu solat, kena solatlah dari mana berada dalam waktu itu. Dah, jadi kita berdepan berdamai orang kafir ni tegas, bukan menzalimi, bukan pergi tumpuk orang kafir tu, itu tak boleh. Tegas. Kita bekerja bawa syarikat orang kafir, contoh ni berlaku lah. Kadang-kadang orang tak boleh lari daripada keadaan macam ni. Bila tiba solat. Kecuali kalau orang atas pergi melarang, itu masalah juga lah. Nah, tapi kadang-kadang dia tak melarang. Dia tahu orang Islam ni bila tiba waktu 1:30 dia nak solat, 4:30 dia nak solat, dia tahu, dia biar je. Tapi orang kita dia tak solat, orang Islam dia tak solat. Oh, bekerja, akhir bulan dapat gaji, tak berkat. Nah, itu hidup dalam keadaan buruk. Jahil berakidah syariat. Dah, aurat tutup. Akhir zaman ni, aurat sekali tutup. Tapi aurat hati tu dia tak tutup. Minta maaf tuan-tuan. Bukan saya nak mempetikai, kritik, tapi ini peringatan untuk kita semua supaya kita menjadi bangsa masyarakat yang diredai oleh Allah seperti yang disebut dalam Al-Quran. Sama Islam, berlemah lembut, jaga ukhuwah, dengan orang kafir tegas. Nah, apatah lagi kita sekarang ni dalam keadaan ialah sama kita, sama-sama kita dapat saling faham memahami dan antara satu sama lain. Mereka berjihad, berjuang bersungguh-sungguh. Sifat ciri makhluk kaum yang disebut dalam ayat ini, mereka berjihad, berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Berjihad ini kata ulama terbagi kepada dua bahagian jihad. Al-jihad bis-sinan bil-bayan. Yang kedua al-jihad bis-silah. Pertama jihad dengan ilmu, dengan penjelasan. Kita buat majlis ilmu agama, buat pengajian akidah, buat baca kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jihad tuan-tuan.
Kalau kita mati dalam keadaan ini, kita mati dan pahala kita seperti mana orang yang mati daripada perang, jihad, menentang orang kafir. Nah, itu jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu ni dengan kita memberi ilmu yang sebenar dengan ikhlas, tuan-tuan. Bukan berlakon-berlakon. Berlakon-berlakon tak boleh lah. Jihad. Yang kedua, jihad dengan senjata. Ini senjata ni kita dah tahu lah, guna senjata lah. Bila orang kafir berlaku masuk ke kawasan kita berperang, mana jihad ni dengan senjata ni yang seperti mana kita tahu lah. Jadi jihad ada dua, jihad dengan ilmu bersinar, dan dua, jihad dengan senjata. Tapi kita sekarang ni jihad dengan ilmu. Azan tu. Jadi jihad kita ni sekarang ni jihad dengan ilmu, tuan-tuan. Jadi kita berhenti seketika kerana waktu azan pun sudah tiba. Kita beri laluan waktu azan. Jadi jangan ke mana-mana, tuan-tuan. Selepas ini kita akan bertemu lagi. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ayat tadi berbunyi lagi, maksudnya ciri kaum itu mereka berjihad, berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah fi sabilillah. Bukan berjuang kerana nak dapat rampasan, dapat harta, dapat dunia. Di jalan Allah, fi sabilillah ni, di jalan Allah, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Bila berjuang ni tuan-tuan, bila berjihad ni, mesti ada orang tak puas hati dengan benda yang kita sampaikan, dan benda itu betul, bukan kesilapan, bukan kesalahan. Dia hina kita, dia cela kita. Biasa orang ulama-ulama dahulu mendapat celaan, cemuhan daripada orang-orang jahil, tapi tak takut, terus meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran Islam yang benar.
Kalau ulama dia takut dengan celaan manusia, tak tersebarlah ilmu agama itu. Ya, sebab tu ulama ni dia cekal, sabar dengan manusia, sabar dengan masyarakat, sabar dengan kawan, sabar dengan jiran, sabar dengan anak murid, sabar dengan tok guru, sabar dengan keluarga sendiri. Semua dia boleh sabar. Ya, ada orang dia boleh sabar dengan masyarakat luar, tapi dalam keluarga dia tak boleh sabar. Marah je. Tangan tu naik je, karatis sana, karatis sini. Ya. Tapi bila berdepan dengan masyarakat tu boleh sabar. Dah. Jadi sebab itulah dakwah tu bermula daripada diri kita kemudian keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Dakwah bermula daripada keluarga. Ada orang dia keluarga dia tak hirau. Berbezalah kalau dia dah mulakan dakwah pada keluarga tapi keluarga dia tak terima, itu lain. Itu lain. Dia dah sebar, keluarga ni memang jahil, dia ilmu agama dia pun sebar, dia pun ajar, tak mau buka kepala, kena marah lagi, kena maki hama. Itu lain cerita. Ini tak ada. Keluarga dia tak suka. Buat maksiat pun tak apa, keluarga aku. Tapi kalau orang luar, jadi tuan-tuan, dalam kita nak menyebarkan kebaikan ini, kena rujuk bagaimana ulama melakukan sedemikian. Jadi ciri kaum tadi tidak takut celaan orang yang mencela. Demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Allah maha luas, limpah kurnianya bagi lagi maha mengetahui. Ini sempurnanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini tuan-tuan, ada seorang ulama disebut dalam kitab ini Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari, dan juga ulama yang lain nama dia Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dua ulama disebut di sini yang menceritakan tentang ayat yang kita baca tadi. Pertama Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari. Kedua ulama Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dia kata apa? Lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumuka ya Aba Musa. Wa awma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila Abi Musa al-Ash'ari. Diriwayatkan satu hadis, dikatakan ketika mana turunnya ayat yang berbunyi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ni ayat yang kita baca tadi dalam surah Maidah yang panjang tadi. Ayat yang fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sebab turun ayat ini, Nabi kata apa? Bila turun je ayat ini, Nabi kata apa? Nabi kata pada sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari, kata kaum yang dalam ayat tadi, yang disebut dalam ayat tadi adalah kaum kamu. Hum qaumuka ya Aba Musa. Kaum yang disebut dalam ayat tadi adalah kaum kamu. Memang hebatlah kaum Abu Musa Asy'ari ni. Wa awma'a Rasulullah. Awma'a ni makna dia mengisyaratkan, menunjukkan dengan tangan. Bukan sekadar dia kata pada Abu Musa, dia tunjuk syarat dengan tangannya sekali. Tangan baginda lagi, menunjukkan dengan tangan baginda kepada Abu Musa Asy'ari. Imam Al-Hakim, dengar muka surat 20, kita baca sikit lagi tuan-tuan. Imam Al-Hakim menghukumkan hadis di atas sebagai hadis sahih ala sahih Muslim. Mana hadis yang menceritakan sebab turun ayat tadi hadis sahih, bukan palsu, bukan reka-reka. Memang hadis itu sahih daripada Rasulullah. Sahih ini memang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, dan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Hafiz Al-Haytami berkata dalam kitabnya Mujma' Az-Zawaid bahawa rijal, iaitu para perawi hadis tersebut adalah sahih. Banyak ulama dia mengiktiraf akan kebenaran hadis tadi.
Dan kebenaran pegangan sahabat yang bernama Abu Musa Asy'ari, yang mana daripada cicit dia inilah, iaitu Abu Hasan Asy'ari. Sahabat tadi nama dia Abu Musa. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Al-Hasan Asy'ari nak menceritakan memang keturunan itu keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pegangan Asy'ariyah itu pegangan yang benar. Maka memang tidak peliklah bila Imam Muqtada Zabidi dia berkata, bila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tak lari daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ni yang dibawa oleh Imam Abu Al-Hasan Asy'ari, yang mana beliau ialah cicit kepada sahabat Nabi yang pernah disebut oleh Rasulullah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi apa matlamat kita ketengahkan perbahasan ini? Sebab puak-puak Wahabi tu tuan-tuan, bila kita sebut Asy'ariyah dia marah, dia kata apa Asy'ari ni sesat, dia kata. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah tak apa, tapi Asy'ariyah tak boleh, melampau lah, sesat lah, Mu'tazilah lah, Qadariyah lah. Dia menghina Asy'ariyah ni tuan-tuan. Sedangkan ulama mengiktiraf pegangan Asy'ariyah dan juga pegangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi ketidakbenaran pegangan Wahabi yang mempertikai kebenaran Imam Abu Hasan Asy'ari tuan-tuan. Jadi ni detail tuan-tuan, bab ni tuan-tuan, tapi apa-apa pun perlu kita tahu. Atas dasar apa kita menolak puak-puak Wahabi? Sebab inilah yang dia menghina ulama kita. Ulama-ulama yang hebat tuan-tuan dalam sejarah membuktikan sedemikian. Jadi beruntunglah mereka yang berpegang dengan manhaj yang sebenar, yang dibawa oleh para sahabat, sambung oleh para alim ulama, iaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, jadi sampai sajalah bacaan kitab kita pada malam ini. Kita tawakuf dahulu sampai pada ayat hadis tersebut adalah sahih. Ya, tolong tanda ya. Tapi ada pen tu, tolong tanda supaya kita dapat sambung pada masa-masa yang akan datang. Dengan sambung pada ayat Imam Qurtubi di masa akan datang, insya-Allah. Jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan kita alhamdulillah di bawah pegangan Imam Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan kita insya-Allah sama-sama mengikut jejak langkah para alim ulama. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini dengan kita membaca mukadimah kitab Syarah Aqidah Mursyidah. Dan akidah ini juga ada yang menyebut akidah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga dengan perkongsian kita pada malam ini dapat kita meneruskan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dalam surah Al-'Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arzuq lana 'ilman nafi'a wa imanan yaqina wa niyyatan mukhlisah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum